Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Halim. Saya akan menjelaskan tentang kaedah pengajaran Al-Quran menerusi kaedah talaki, musyafahah dan sima'i. Baiklah, kaedah talaki ini adalah di mana murid yang mempelajari Al-Quran mesti bersemuka dan berhadapan dengan guru. Kemudian kaedah musyafahah pula adalah kaedah yang digunakan oleh guru dalam memberi contoh bacaan kepada pelajar. Kemudian pelajar tu mengikut bacaan guru tersebut. Okey, manakala sima'i pula adalah mendengar, di mana pelajar mendengar apa yang diperkatakan, apa yang diperjelaskan oleh guru tersebut. Kemudian guru tersebut mendengar semula untuk semak bacaan pelajar tersebut. Contoh kaedah pengajaran talaki, musyafahah dan sima'i. Okey, kita belajar hukum qalqalah. Menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah ni dia adalah bunyi lantunan ataupun bunyi pantulan yang kuat daripada makhraj. Ekoran bacaan itu bertanda mati. Jadi makhraj itu dibaca, ditekan dengan kuat. Okey, huruf qalqalah ada 5. Qaf, qad, ba, jim dan juga dal. Bahagian-bahagian qalqalah pula ada 4 bahagian. Yang pertama qalqalah sughra, qalqalah mutawassitah, qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Belajar bahagian qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra ni adalah salah satu huruf qalqalah yang berbaris mati, dan baris mati itu adalah pada pertengahan perkataan. Okey, contoh qalqalah sughra kita ambil daripada surah Al-Insan ayat 8. Okey, saya baca dulu. Wa yut'imun. Okey, nampak tak perkataan wa yut'imun? Qad tu berbaris mati, dia adalah salah satu huruf qalqalah dan dia berada di pertengahan kalimah. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Cuba baca. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Okey, begitulah kaedah talaki, musyafahah dan sima'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razin bin Kamrul Zaman akan menggunakan kaedah bercerita dalam pengajaran Al-Quran. Kisah yang saya ingin bawakan ini adalah kisah yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan Qabil dan Habil. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa berlakunya konflik antara Qabil dan Habil hingga menyebabkan berlaku pembunuhan. Siapakah Qabil dan Habil? Mereka adalah putera kepada Nabi Adam, iaitu anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana kisah ini boleh berlaku? Sebenarnya Nabi Adam alaihi salam dikurniakan anak yang kembar sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah Qabil dan Iklimah, dan yang kedua adalah Habil dan Labudda. Kisah ini berlaku apabila mereka telah sampai umur untuk layak berkahwin dan Nabi Adam menyuruh Qabil berkahwin dengan Labudda dan Habil berkahwin dengan Iklimah. Perkahwinan ini dinamakan sebagai perkahwinan silang. Jadi Qabil tidak setuju kerana dia perlu berkahwin dengan Labudda kerana Labudda tidak cantik baginya. Dan dia lebih rela untuk berkahwin dengan Iklimah kerana Iklimah seorang wanita yang mempunyai rupa yang sangat cantik. Oleh itu, dia dengki dengan Habil. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, Nabi Adam AS menyuruh mereka melakukan korban. Dan Qabil telah melakukan korban dengan menyediakan gandum kerana dia adalah seorang petani. Kemudian Habil menyediakan korban dengan seekor kambing yang grade yang paling terbaik. Dipendekkan cerita, korban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian korban Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini, jika korban sama ada Habil atau Qabil diterima, maka dia berhak untuk memilih siapa pasangannya. Jadi dalam kali ini, Habil berhak memilih pasangannya. Jadi Qabil ni meluahkan rasa tidak puas hati kepada Habil, lalu berniat untuk membunuh
Habil. Dan pembunuhan ini telah berjaya ketika mana Nabi Adam AS tidak ada di rumah. Ketika itu Nabi Adam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah. Ketika apabila Nabi Adam AS pulang ke rumah, dia terkejut kerana mengetahui bahawa Habil telah dibunuh oleh Qabil. Dan Nabi Adam AS merasa sangat kecewa dan dia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini sangat banyak pengajaran yang kita boleh perolehi. Yang pertama adalah sebagai seorang Muslim, kita perlu menjauhi sifat hasad dengki kerana ia boleh merosakkan hubungan kekeluargaan kita, termasuklah hubungan adik-beradik. Dan yang kedua adalah hanya ibadah yang ikhlas sahaja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alifah binti Muhammad akan memberikan contoh kaedah pengajaran tunjuk ajar dan latih tubi. Baiklah, saya akan mulakan. Minggu lepas kita belajar tentang apa, kelas? Pengenalan alif lam. Bagus. Pengenalan alif lam terbahagi pada berapa? 2. Iaitu Alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. okey, minggu lepas kita sudah pun belajar tentang alif lam qamariyah. Jadi hari ini ustazah akan fokuskan kepada alif lam syamsiah sahaja. Okey. Macam mana kita nak mengenali huruf alif lam syamsiah? Okey, selepas huruf alif lam, dia terdapat 14 huruf alif lam syamsiah. Macam mana kita nak kenal huruf alif lam syamsiah? Lepas alif lam ni terdapat 14 huruf alif lam syamsiah, iaitu apa dia? Ha, fa, sad, dha, dal, zal, sin, shin, ta, dha, zal, ra, nun dan juga lam. Okey. Jadi macam mana kita nak membezakan dengan alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah? Okey, cara untuk membezakannya adalah selepas huruf alif lam ni terdapat tanda sabdu di atas 14 huruf alif lam syamsiah ni. Okey. Ingat selepas tanda sabdu, selepas alif lam ada tanda sabdu. Ada tanda sabdu. Okey, ada tanda sabdu di atas 14 huruf alif lam syamsiah. Okey, macam mana kita nak baca tu? Cara bacaannya adalah memasukkan. Kita kena memasukkan huruf lam ke dalam 14 huruf alif lam syamsiah ni. Okey, contohnya. Okey, ikut saja ya. As-sama. As-sama. Okey. As-sama. As-sama. Kita memasukkan lam ke dalam sin. Jadi kita tak baca pun lam ni. Kita terus baca sin. As-sama. 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 Okey, seterusnya huruf ra. Okey, kita tak baca pun lam ni. Kita terus masukkan huruf lam ke dalam huruf ra. Jadi cara bacaan Ar-Rahman. 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 Okey, bagus. Pandai. Seterusnya, kalimah ni selepas alif lam ni dia ada nun. Nun ni adalah huruf alif lam syamsiah. Jadi atas dia adalah tanda sabdu ni. Atas dia ni ada huruf sabdu. Jadi kita baca lam ni masukkan dalam nun. Jadi an-nas. An-nas. Ulang sekali lagi. An-nas. 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 Okey, seterusnya huruf shin. Selepas alif lam ni dia ada tanda sabdu di atas huruf shin. Shin ni termasuk dalam alif lam syamsiah. Jadi kita kena masukkan
Asyams. 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 Okey, itulah contoh kaedah pengajaran bagi tunjuk ajar dan juga itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bincang tentang topik tajwid Al-Quran. Jadi kita akan fokus salah satu saja daripada subtopik yang ada ini, iaitu berkaitan dengan makhraj huruf. Perbincangan makhraj huruf ianya akan melibatkan 28 huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Dan kita akan fokus satu sahaja, iaitu berkaitan dengan huruf dad, kerana huruf ini adalah huruf yang sukar untuk disebut. Baik. Di manakah makhraj bagi huruf dad? Makhraj bagi huruf dad ianya berada pada sepanjang tepi lidah yang menekan pada bahagian sisi gigi geraham bahagian atas. Itu tempatnya. Baik. Ada 3 gambar yang Ustaz bawakan ni. Yang pertama gambar lidah. Cuba tengok gambar lidah tu. Nampak tak bahagian tepi yang Ustaz warnakan dengan warna biru tu? Okey. Itulah tempat yang dikatakan tempat yang menekan. Maksudnya tepi lidah menekan ke bahagian sisi tepi gigi geraham atas. Itu tempatnya. Manakala pada gambar gigi pula, okey, pada gambar gigi, tempat yang berwarna biru, itulah tempat yang menerima kanan daripada bahagian lidah. Tempat yang berwarna biru itulah merupakan bahagian gigi geraham atas. Ada 5 ke semuanya? Okey, manakala tempat yang berwarna hijau, tak boleh berlakunya tekanan dekat situ. Maksudnya hujung lidah tak boleh kita tekan pada bahagian gigi depan tu, tak boleh. Sebab apa? Kalau tekan dekat situ, ianya akan berubah kepada huruf dal. Huruf dal hujung lidah dengan belakang pangkal gigi kacip depan tu. Jadi tempat yang berwarna hijau tu bagi huruf dad, ianya hanya perlu disentuh saja. Tak boleh ditekan dekat situ. Tempat yang perlu ditekan bagi huruf dad adalah bahagian yang berwarna biru. Baik, apabila kita menekan lidah, tepi lidah ke bahagian gigi geraham, kita akan dapat lihat bahagian lidah itu terangkat. Okey, cuba tengok gambar yang dekat dengan Ustaz ni. Lidah diangkat. Begitulah keadaannya. Baik. Kita cuba sebut, kita praktikalkan sikit sebutan huruf dad pada kalimah-kalimah yang terpilih ini. Pertama, kalimah huruf dad yang berbaris atas. Dhalla. Dhalla. Seterusnya, yudhillu yang berbaris bawah. Yudhillu. Seterusnya, yang berbaris depan. Waradu. Waradu. Seterusnya, yang sukun. Fadlu. Fadlu. Seterusnya, yang bertasydid. Ad-dallin. Sekali lagi. Ad-dallin. Okey, baik. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Wallahu a'lam.